Hai, selamat bertemu lagi dalam sesi pembelajaran sejarah bersama saya, Cikgu Fenella. Baik, murid-murid, hari ini kita akan belajar bab 3 sejarah tingkatan 5, yaitu Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Baik, murid-murid, dalam bab 3 ini kita akan mempelajari 5 subtopik yang penting. Yang pertama, latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Kedua, sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Ketiga, yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam perlembagaan persekutuan. Keempat, amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Dan yang terakhir ialah keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Kita mulakan dengan topik yang pertama, iaitu latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Murid-murid, adakah Anda tahu maksud pemerintahan beraja? Baik, pemerintahan beraja merupakan tradisi yang berakar umbi dan menjadi teras kewujudan kerajaan Melayu. Raja memerintah dengan kuasa yang penuh dan berdaulat. Cabaran terhadap pemerintahan beraja berlaku selepas pentadbiran tempatan dikuasai oleh British dan Jepun. Walau bagaimanapun, pemerintahan beraja tidak terhapus. Pemerintahan beraja berkembang sejajar dengan peredaran massa sehingga diiktiraf sebagai raja berperlembagaan seiring dengan konsep demokrasi berparlimen dalam pemerintahan kita hari ini. Baik murid-murid, kita akan lihat dan belajar lebih mendalam apakah maksud pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen di negara kita. Di akhir pembelajaran ini nanti, diharapkan semua murid dapat memerihalkan latar belakang sistem pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Dan murid juga dapat menjelaskan kepentingan taat setia rakyat dan pemerintah. Baik, ini merupakan latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen di negara kita. Sistem pemerintahan beraja di negara kita telah bermula sejak zaman pemerintahan beraja Kesultanan Melayu Melaka, yaitu bermula pada abad ke-16. Kemudiannya, sistem pemerintahan beraja kita ini telah mengalami cabaran, yaitu sebelum Perang Dunia Kedua dan semasa pendudukan Jepun pada tahun 1943. Kemudiannya, mengalami cabaran sekali lagi selepas Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1948, dan sehinggalah negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, di mana raja berperlembagaan dan demokrasi mula digunapakai, yaitu selepas kemerdekaan Tanah Melayu. Baik, kita mulakan dengan latar belakang pemerintahan beraja Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka memperlihatkan pemerintahan beraja yang berwibawa. Raja merupakan pemerintah yang mempunyai kuasa mutlak, dan pada baginda menjadi pemerintah dalam kuasa pentadbiran, perundangan, dan kehakiman. Pemerintahan baginda berlandaskan hukum kanun Melaka
dan Undang-Undang Laut Melaka. Ianya diperkukuhkan lagi dengan konsep Islam, dan ini telah menjadikan raja sebagai ketua agama Islam. Pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka telah diwarisi oleh Kesultanan Melayu sama ada dari segi keturunan ataupun negeri-negeri Melayu yang pernah menjadi naungan ataupun jajahan taklukan. Secara tradisinya, raja-raja Melayu dianggap sebagai sumber undang-undang, ketua kerajaan atau ketua agama. Dan raja bertanggung jawab mempertahankan adat dan struktur masyarakat dalam kerajaan Melayu. Keabsahan bagi semua tindakan terletak pada kedaulatan raja-raja Melayu. Dan selepas tamatnya pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, antara legasi Kesultanan Melayu Melaka ini telah diteruskan secara langsung oleh Kesultanan Johor Riau, Pahang dan Perak, manakala Kesultanan Terengganu dan Selangor merupakan kesinambungan daripada Kesultanan Johor Riau. Kesultanan Kedah merupakan kerajaan awal yang diasaskan di negara kita yang mengakui pertuanan Kesultanan Melayu Melaka. Baik murid-murid, kita teruskan dengan latar belakang sistem pemerintahan beraja di negara kita, yaitu sebelum Perang Dunia Kedua. Di sini kita akan lihat bagaimana British menjalankan sistem pentadbirannya ke atas negeri-negeri Melayu, di mana British telah membahagikan struktur pentadbiran negeri-negeri Melayu kepada dua, yaitu negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Baik murid-murid, kita akan lihat satu persatu bagaimana British telah mengambil alih pentadbiran di setiap kelompok ataupun struktur sistem pentadbiran British ini. Yang pertama yaitu di negeri-negeri Melayu bersekutu. Baik, British telah mengambil alih pentadbiran pada peringkat pembesar negeri. Raja-raja Melayu kekal sebagai pemerintah berdaulat, walaupun mereka dikehendaki menerima nasihat daripada pegawai British yang dilantik sebagai presiden. Manakala bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, kedudukan rajanya adalah lebih kukuh, di mana British hanya menempatkan seorang penasihat British dan pentadbiran negeri ini masih tetap dilaksanakan oleh pembesar yang dilantik oleh raja. Penggubalan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895 dan Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu 1911 telah menyerlahkan lagi ciri pemerintahan raja berperlembagaan dalam Kesultanan Johor dan Terengganu. Dan penggubalan undang-undang ini adalah berkait rapat dengan usaha raja, pembesar dan juga rakyat untuk menghalang perluasan pengaruh British dan mengekalkan kedaulatan negeri. Jadi, murid-murid, kita dapat lihat perbezaan antara dua struktur pentadbiran British ini, di mana presiden mempunyai kuasa yang penuh di negeri-negeri Melayu bersekutu, manakala negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, kedudukan rajanya lebih kukuh. Sebab kenapa? Sebab bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, negeri ini telah mempunyai undang-undang yang tersendiri. Contohnya Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor
dan juga undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu. Jadi dengan adanya undang-undang ini, maka usaha British untuk mengawal raja dapat dikurangkan dan mereka Raja Melayu ini dapat mengekalkan kedaulatan negeri masing-masing. Dan apa yang kita boleh simpulkan di sini ya murid-murid? Kita dapat lihat semasa perluasan pengaruh British ini, pemerintahan beraja ini sebenarnya telah berjaya menghalang daripada British melakukan penjajahan ke atas negeri-negeri Melayu secara totalnya. Di mana British ini hanya sekadar berupaya memperkenalkan sistem residen iaitu di negeri-negeri Melayu bersekutu dan juga sistem penasihat di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi murid-murid, raja-raja Melayu ini telah memerintah dengan campur tangan British dalam pentadbiran tempatan yang telah ditemeterai melalui perjanjian ataupun surat pengistiharaan daripada raja-raja Melayu. So, perjanjian antara raja-raja Melayu dengan British sebelum Perang Dunia Kedua ini tidak memindahkan kedaulatan negeri Melayu kepada British. Dan negeri Melayu ini hanyalah menjadi negeri naungan British. Kamu kena faham itu ya murid-murid. Kena ingat kedaulatan negeri itu tidak dipindahkan dan hanya menjadi naungan British. Baik, kita teruskan dengan sejarah sistem pemerintahan beraja semasa pendudukan Jepun. Baik murid-murid, semasa pendudukan Jepun, raja-raja Melayu telah diiktiraf kedudukannya sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam. Raja-raja juga memperoleh pendapatan seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Pengiktirafan tersebut diisytihar semasa persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera dengan pemerintah tentera Jepun di Singapura pada Januari 1943. Dan selain itu, kedudukan Raja-Raja Melayu di negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Gubernur Jepun di Tanah Melayu. Baik murid-murid, kita nampak perbezaan di antara pentadbiran British dengan pentadbiran Jepun. Di mana semasa pendudukan Jepun, kedudukan raja-raja Melayu ini diiktiraf. Manakala bagi pemerintahan raja semasa pentadbiran British, mereka terpaksa menerima penasihat British dan juga seorang residen di negeri-negeri Melayu, di mana residen ini diletakkan di negeri-negeri Melayu bersekutu, manakala penasihat British ini pula diletakkan di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dan pentadbiran tentera Jepun ini telah mengekalkan pemerintahan beraja di Tanah Melayu, di mana raja ini masih menjalankan fungsinya sebagai pemerintah, namun di bawah pengawasan Gubernur Jepun di Tanah Melayu. Baik, kita teruskan dengan sejarah pemerintahan beraja selepas Perang Dunia Kedua, yaitu semasa British memperkenalkan Melayan Union. Semasa pemerintahan Melayan Union, pemerintahan beraja telah menerima cabaran, di mana Melayan Union ini telah diperkenalkan pada tahun 1946 oleh British. Raja-raja Melayu telah kehilangan kuasa sebagai pemerintah negeri
kerana kuasa pemerintahan telah diambil alih sepenuhnya oleh Raja England. British telah memerintah Melayan Union secara langsung melalui Governor yang dilantik oleh Kerajaan British. Namun, atas kesepakatan Raja-Raja Melayu menentang Melayan Union dengan sokongan orang-orang Melayu, akhirnya British telah menggantikan Melayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu. Maksudnya sini murid-murid, British akhirnya akur dengan usaha dan juga kesepakatan Raja Melayu dan orang Melayu supaya menggantikan Melayan Union itu kepada pentadbiran yang bercorakkan tempatan yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Baik, antara apa yang kita lihat di sini adalah kita lihat beberapa buah negeri di Melayu, contohnya di Johor, telah ada undang-undang yang rasmi, ya, undang-undang yang dikenali sebagai Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Okey. Baik, kita teruskan dengan sejarah sistem beraja di negara kita selepas merdeka. Ya, murid-murid, raja berkelembagaan ini dan juga demokrasi berparlimen mula diperkenalkan di negara kita selepas merdeka, iaitu pada tahun 1957. Kemerdekaan di Tanah Melayu pada tahun 1957 ini telah diperoleh melalui perundingan dan juga persetujuan Raja-Raja Melayu. Pemerintahan beraja ini diteruskan dalam perlembagaan persekutuan dan beberapa pindaan telah dibuat supaya sesuai dengan konsep demokrasi. Dan selepas perlembagaan persekutuan ini diperkenalkan, diwujudkan atau diguna pakai, jawatan yang di Pertuan Agong telah diperkenalkan dan yang di Pertuan Agong ini merupakan ketua utama negara kita. Baik, kedudukan kuasa dan juga tugas yang di Pertuan Agong termaktub di dalam perlembagaan persekutuan. Dan ciri-ciri raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen dalam perlembagaan persekutuan telah mengiktiraf raja sebagai pemerintah tertinggi di negara kita. Dan manakala rakyat pula diberi hak untuk memilih wakil mereka melalui pilihan raya untuk membentuk kerajaan. Seperti mana yang kita lihat dalam gambar ini merupakan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, iaitu Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu ataupun Perdana Menteri negara kita yang pertama yang telah mengangkat sumpah di hadapan Raja-Raja Melayu, di mana beliau ini telah diberi mandat untuk membentuk kerajaan setelah berlakunya pilihan raya. Jadi murid-murid, apa yang kita telah pelajari ini, ada 5 sejarahnya, latar belakang bagaimana perkembangan sistem pemerintahan beraja ini yang bermula daripada Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah negara kita merdeka, dan kita dapat simpulkan bahawa pemerintahan beraja ini merupakan kesinambungan sejarah dan warisan negara yang kekal peranannya sehingga hari ini. Dan pemerintahan beraja ini telah menjadi identiti kedaulatan negara kita. Jadi murid-murid, untuk membina sesebuah negara bangsa dan juga membina apa yang kita telah pelajari ini, iaitu raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, dia merupakan satu proses yang sangat panjang
yang menuntutkan permufakatan di antara semua pihak. Okey. Jadi bila kita sedar bahawa proses ini merupakan satu proses yang panjang dan juga hasil daripada tolak ansur berbagai pihak di negara kita, maka wajarlah kita menghargai dan mempertahankan kestabilan dan juga kedaulatan negara yang telah dibina ini. Okey. Baik, murid-murid. Terima kasih kerana anda telah menamatkan sesi pembelajaran untuk topik 1, iaitu latar belakang sistem pemerintahan berajak dan demokrasi berparlimen. Semoga kita bertemu lagi pada sesi pembelajaran akan datang.